Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita nak masuk bab 6 iaitu elektrik dan kemagnetan. Subtopik 6.1 penjanaan tenaga elektrik. Okey. Untuk penjanaan tenaga elektrik ada pelbagai sumber tenaga yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Ada dua jenis sumber tenaga. Okay. Yang pertama ialah sumber tenaga boleh baharu, ya. Dan yang kedua ialah sumber tenaga tidak boleh baharu. Okay. Sumber tenaga boleh baharu ni ialah sumber tenaga yang boleh diganti, ya, yang boleh diganti secara berterusan dan dia tak akan habis, ya. Contoh-contoh sumber tenaga boleh baharu ialah tenaga hidro, tenaga angin, tenaga pasang surut, tenaga suria, tenaga ombak, tenaga biojisim dan tenaga geoterma. Okey, untuk sumber tenaga tidak boleh baharu pula, ya, adalah sumber tenaga, dilawan dia lah, sumber tenaga yang tak boleh diganti. Okey, dan dia akan habis bila digunakan. Okay, contohnya bahan api fosil dan tenaga nuklear. Okay, bahan api fosil ni contohnya, gas asli, apa lagi? Petroleum dan juga arang batu. Okey, arang batu. Okey. Okey, seterusnya bagaimana nak menjana tenaga elektrik? Proses-proses menjana tenaga elektrik. Okey, dalam slide ni, ya. Dalam slide ni adalah gambar rajah sebuah generator ringkas. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 164. Okey, dalam buku teks tu dia lain sikit lah, tapi dia sama je, generator ringkas, ya. So dia kata tenaga elektrik dijana menggunakan alat yang dikenali sebagai generator. Okey. So kalau kita tengok kat sini, okey, kita cuba labelkan dulu generator ni. Ya. Komponen-komponen yang ada pada generator, yang pertama ialah yang ini, kita panggil engkol. Ya, ada dalam buku teks. Okey, yang ini pula cikgu rasa semua orang tahu, itu magnet. So, kalau kita tengok ada dua biji magnet yang disusun secara bertentangan kutub dia. Ya, ini north, ini south. Ya. Kemudian kita ada dawai penyambung. Ada yang sebut solenoid. Boleh juga. Ya. Okey, dan yang akhir sekali ada komponen output. Dekat dalam gambar rajah ini, komponen outputnya ialah mentor. Okey, dia boleh jadi, kalau dalam buku teks kamu dia beri LED. Boleh jadi juga galvanometer, ya, apa-apa komponen output lah. Okey, so bagaimana dia menjana tenaga elektrik? Okey, so apabila engkol pada generator diputar, arus aruhan akan terhasil. Okey, pengaliran arus aruhan
menghasilkan tenaga elektrik. Jadi kita tengok proses menghasilkan elektrik, ya, dengan menggunakan medan magnet. Okey. So ada dua kaedah penjanaan elektrik yang menggunakan medan magnet. Okey. Kaedah pertama ialah dengan kaedah gerakan dawai. Okey. Bagaimana dia berfungsi? Dawai penyambung ataupun solenoid digerakkan melalui ruang antara kutub magnet. Okey, so kalau kita tengok ni, dawai penyambung. Okey, kita akan pegang dawai penyambung tu dan kita gerakkan. Gerakkan macam mana? Gerakkan dia ke atas dan ke bawah melalui ruang antara kedua-dua kutub tu. Ya, kutub magnet. Kita naik turun melalui kedua-dua kutub magnet tu. So apabila kita naik turun solenoid tu, so garis medan magnet akan dipotong. Dia terpotonglah, garis medan magnet tu terpotong. Okey. Apabila medan magnet ni terpotong, garis medan magnet terpotong, arus aruhan terhasil. Okey. Dan arus aruhan yang terhasil ini dia akan mengalir ke galvanometer yang seterusnya menyebabkan jarum penunjuk pada galvanometer tu terpesong. Okey, tu kaedah pertama. Kaedah kedua ialah gerakan magnet. Kalau tadi kita gerakkan dawai penyambung, kali ni kita gerakkan magnet tu sendiri. Okey, kita tak pegang dawai penyambung, tapi kita pegang magnet ni. Okey, dan magnet tu yang kita gerakkan ke atas dan ke bawah melalui melalui solenoid tu. Di antara solenoid tu kita gerakkan. Okey, ke atas dan ke bawah. Okey, so bila kita gerakkan ke atas ke bawah, okey, dengan gerakan yang laju, okey, garis medan magnet akan dipotong oleh solenoid. Okey. So bila medan magnet dipotong oleh solenoid, arus aruhan dihasilkan, okey, dan dia mengalir ke melalui galvanometer yang menyebabkan jarum penunjuk galvanometer terpesong. Ya. Okey. Itu penjanaan tenaga elektrik yang mungkin kecil nilai dia. Kita guna generator ringkas. Tapi macam mana kalau nak memerlukan tenaga elektrik yang besar, yang banyak, ya. Okey. Jadi dalam buku teks kamu dia ada beri 6 jenis stesen jana kuasa. Okey. Konsep asas stesen jana kuasa ini ialah dia menggunakan sumber tenaga. Okey. Jadi kita akan tengok apakah sumber tenaga yang akan digunakan. Okey, konsepnya dia gunakan sumber tenaga yang mana sumber tenaga itu nanti sama ada akan dibakar atau sebagainya, ya, yang menyebabkan turbin terputar, dan seterusnya apabila turbin terputar terhasillah tenaga elektrik. Okey, tu konsep asas dia. Okey, baik, kita tengok stesen jana kuasa yang pertama. Okey, iaitu stesen jana kuasa yang menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu. Contohnya seperti diesel, gas asli dan arang batu. Okey. So, sumber tenaga yang tak boleh dibaharui ini, ya, tak kisahlah diesel ke, gas asli ke, arang batu ke, dibakar. Okey. Ini semua adalah contoh bahan api kan. So, bahan api ini dibakar. Ya. Pembakaran bahan api. Okey. Pembakaran bahan api ini akan mendidihkan air. Okey. So, air akan terdidih. Okey, so dalam tekanan yang tinggi. Okey, air yang terdidih itu menjadi steam, dan steam yang bertekanan tinggi itu akan memutarkan turbin. So apabila turbin terputar, ya, tenaga elektrik terhasil. Okey. So
Ini konsep dia, pembakaran bahan api. Air dididihkan, steam memutarkan turbin, dan akhir sekali penjanaan tenaga elektrik. Itu mekanisme penjanaan tenaga elektrik tu. Okay. Dan kita boleh lihat ada perubahan tenaga yang berlaku. Okay. So semasa pembakaran bahan api itu adalah tenaga kimia. Okay. Pada pembakaran api tu dia didihkan air, ya, air menjadi steam. So tenaga kimia tadi berubah kepada tenaga haba. Okay. Steam yang bertekanan tinggi tadi memutarkan turbin. So apabila turbin terputar, itu adalah tenaga kinetik. Okay. Dan penjanaan menghasilkan tenaga elektrik. So dia menghasilkan tenaga elektrik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini boleh dikatakan stesen jana kuasa yang paling ringkas. Senang. Okay, stesen jana kuasa yang kedua, dia menggunakan tenaga solar. Okay. So sumber tenaga dia ialah sinaran matahari lah. Okay. Sinaran matahari, so tenaga dia ialah tenaga cahaya. Okay. Sinaran matahari tu akan dikumpul dalam panel suria. Okay. Dan panel suria ni menukarkan tenaga cahaya daripada matahari yang diperoleh itu kepada tenaga elektrik. Okay. So dua je. Daripada tenaga cahaya berubah kepada tenaga elektrik. Yang ketiga, stesen jana kuasa hidroelektrik. Ya, nama pun hidroelektrik maksudnya dia gunakan air. Okay. So air tersimpan dalam empangan yang tinggi. Okay. Air yang tersimpan ini adalah tenaga keupayaan graviti. Sebab dia tersimpan di tempat yang tinggi. So dia menyimpan tenaga. Ya. Okay. Kemudian air yang tersimpan di empangan yang tinggi tu, dia akan mengalir dari aras yang tinggi ke aras yang rendah. Okay. Air mengalir dari aras tinggi ke aras yang rendah. Aliran air tadi tu yang laju akan menyebabkan turbin terputar. Okay. So kedua-dua itu adalah tenaga kinetik. Okay. Dan akhir sekali bila turbin terputar akan menyebabkan penjanaan tenaga elektrik. Okay. So perubahan tenaga kepada tenaga elektrik. Seterusnya yang keempat, stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga angin. Okay. So biasanya stesen jana kuasa ni dia memerlukan kawasan yang lapang, kawasan yang sangat luas yang mempunyai angin yang banyak, ya, angin yang banyak. Okey, jadi dia memerlukan udara yang bergerak ataupun angin. Okey, so udara atau angin yang bergerak itu ialah tenaga kinetik. Bila dia bergerak melalui, so dia akan menggerakkan bilah dan bilah akan memutarkan turbin. Itu semua adalah tenaga kinetik. Okey. Dan sebagaimana sebelum ni, apabila turbin terputar sahaja, tenaga elektrik pun terhasil. So, daripada tenaga kinetik dia berubah kepada tenaga elektrik. Seterusnya, stesen jana kuasa yang kelima ialah stesen jana kuasa yang menggunakan sumber bahan api nuklear. Okey. Stesen jana kuasa yang kelima dengan keenam ni konsep dia lebih kurang sama dengan stesen jana kuasa yang pertama tadi. Cuma sumber je yang berbeza. Kalau yang pertama tadi dia guna bahan api sumber tenaga yang tak boleh dibaharui, kan? Contohnya macam diesel, arang batu, ya. Yang kelima ni dia gunakan tindak balas nuklear, bahan api nuklear. Okay. Bahan api nuklear ni
akan menyebabkan tindak balas nuklear berlaku. Okey, so itu tenaga nuklear. Okey, so tindak balas nuklear itu akan mendidihkan air menjadi steam, itu tenaga haba. Ya, steam yang bertekanan tinggi memutarkan turbin, itu tenaga kinetik. Dan akhir sekali, penjanaan menghasilkan tenaga elektrik, itu adalah tenaga elektrik. Okey, dan yang terakhir, sumber yang digunakan ialah biogesim. Okey. So biogesim ini dia akan hasilkan metana. Okey. Metana ini akan dibakar. Okey, metana melalui proses pembakaran. Proses pembakaran ini menyebabkan air terdidih, okey, bertukar menjadi steam. Ya. Steam yang bertekanan tinggi akan memutarkan turbin, dan turbin yang terputar tadi akan menjana tenaga elektrik. Okey, so dari tenaga kimia, tenaga haba, tenaga kinetik, dan akhir sekali tenaga elektrik. So 6 stesen jana kuasa. Okey. Baik. So kita habis mengenai stesen jana kuasa. Seterusnya, okey, kita nak masuk kepada arus terus dan arus ulang alik. Okey. Kat sini tengok, cikgu nak tanya, adakah kamu masih ingat tajuk arus elektrik yang telah kamu pelajari ketika kamu di tingkatan 2? Okey. Adakah cas elektrik mengalir melalui satu konduktor dalam satu arah sahaja atau dalam arah yang berubah-ubah secara berterusan? Ingat ke tak ingat? Okey, kita tengok. So arus terus ni ada dua jenis. Arus elektrik ada dua jenis. Yang pertama arus terus, ataupun singkatannya AT. Arus terus ni bahasa Inggeris dia ialah direct current ataupun DC. Kita kadang-kadang kita biasa dengar DC, kita tak biasa dengar AT. Okey. Direct current, DC. Okey. Dan arus elektrik yang kedua ialah arus ulang alik, atau singkatannya AU. Bahasa Inggerisnya ialah alternating current ataupun AC. Kita biasa dengar AC/DC, AC/DC. AC itu alternating current, DC itu ialah direct current. Okey, kita tengok perbezaan antara arus terus dan arus ulang alik. Okey, yang pertama, perbezaan yang pertama. So, arus terus, okey, dia mengalir dalam satu arah sahaja. Okey. Berbeza dengan arus ulang alik, okey, arah alirannya berubah-ubah secara berterusan. Ya. Okey, itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua, arus terus, okey, sumbernya, contoh sumbernya adalah suria, bateri, okey, accumulator. Okey, dan contoh alat elektrik yang menggunakan alatan yang menggunakan sumber arus ni, yang menggunakan suria ke bateri ke. Okey, contohnya adalah lampu slow. Lampu slow guna bateri kan. Okey. Dan kalkulator gunakan tenaga solar. Okey. Berbanding dengan arus ulang alik, okey, sumber arus ialah daripada penjana. Okey, daripada penjana. Contohnya pembakar roti, pengering rambut. Okay, kita nak guna alatan ni, kita sambung dengan wayar dekat soket kan. Okay. So maksudnya dia mendapatkan sumber dari penjana. Dan perbezaan yang ketiga ialah untuk arus terus, voltan pengaliran arus elektrik kekal sepanjang masa. Okey. Kita baru guna ke, ataupun dah 5 minit ke, 10 minit ke, 15 minit ke kita guna, voltannya akan sama sahaja nilai dia. Okey. Berbeza dengan
voltan pada arus ulang-alik, okey, dia akan sentiasa berubah, ya, mengikut masa. Okey. So macam mana kita nak tahu bentuk graf ataupun arah arus, perubahan voltan, ya, yang pada arus terus dengan arus ulang-alik ni. So kita gunakan satu jenis alat, okey, yang kita panggil OSK ataupun osiloskop sinar katod. Okey. So dengan menggunakan OSK, kita dapat perhatikan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan pada arus. Ya. Okey. So dalam buku teks pun ada. Okey, antara bahagian-bahagian yang ada pada OSK ialah gandaan Y, pesongan Y, pesongan X, suis arus terus ataupun arus ulang-alik, ya, tombol kawalan keamatan, tombol kawalan fokus dan dasar masa. Kamu tengoklah fungsi setiap bahagian tu, Okey, so kita nak tengok bagaimana OSK ni berfungsi, ya. Okey.
Dia sedang menumpuk. Pergi ke atas, pergi ke tengah. Di sini. So ini pesanan X pula di sini. Sampai tengah aja. Okay. Ini menyeraskan ketajaman dia. Ini. Okay. Yang ini pula gandaan X. Binaan. Ya kan? Di bawah. X. Bawah. Okay. So kalau kamu on. Apa macam tu? Kerana saya sudah gandakan X itu. Ganda X. So nanti kita tengok perubahan graf dia macam mana. Wow. Baru tahu Macam ni. Nanti Aku naik satu. So. See? Tambah. Tambah. Okay. So dengan video tu tadi kita tamatkan subtopik 6.1. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi untuk subtopik 6.2 pula. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.